Okey, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel aku. So, hari ni aku akan bukan ajar. Macam biasa, aku bukan nak bagi lecture kat korang. Tapi aku nak bagi overview pasal subjek-subjek yang ada dekat asasi dengki. Supaya korang tak adalah blur sangat bila masuk kelas. So, korang adalah idea apa yang korang akan belajar ataupun gambaran awal apa yang korang akan belajar dekat asasi dengki nanti. So, ini subjek SEM 1 iaitu Law, Morality, Justice, Freedom and Equality. Ataupun kalau nama dalam subjek dia, Theories of Law. Okay. Kenapa bagi aku subjek ni penting? Subjek ni penting sebab nanti kat degree nanti, korang akan belajar pasal jurisprudence. Apa benda lah jurisprudence ni? Jurisprudence ni, dia adalah macam mana, cara ringkas supaya korang boleh faham, adalah macam mana hakim dia membuat keputusan. Sebab dia sebagai seorang hakim, dia ada satu kuasa ni, dia panggil discretion. Hakim dia ada kuasa discretion untuk tentukan satu kes. So, kalau korang tahu akta saja tak mencukupi. Korang kena faham teori dia di sebalik undang-undang kita. Dan juga korang kena faham falsafah dalam undang-undang ni. Itulah kata mudah dia, falsafah lah. Sebab dalam buku ni, dalam subjek ni, memang korang akan berjumpa bermacam-macam falsafah-falsafah terkenal. Contohnya, aku boleh listkan Roscoe Pound ataupun John Austin ataupun Saint Thomas Aquinas. Okay. So, nama-nama ni aku tak baca, memang aku ingat dalam kepala aku. Sebab nama ni berulang-ulang korang akan dengar lah. Yang biasanya popular John Austin, Roscoe Pound, sebab dia antara pelopor-pelopor pemikir falsafah undang-undang pada zaman dulu lah. Pada zaman yang kita pun belum lahir, banyak dia orang dah mati dah. Tapi sebab pemikiran dia orang yang betul-betul mantap bagi aku, sebab tu kita belajar apa pemikiran dia orang. So daripada pemikiran ni, itulah wujudnya subjek ni, dan aku rasa berbesar hati boleh belajar subjek ni di semester 1. Okay, untuk pengetahuan korang, aku adalah batch pertama di asasi dengki untuk silibus baru. Usually, yang korang subjek ni lah, dia belajar pada SEM 2. Tapi aku dapat peluang untuk belajar lebih awal. SEM 1 aku dah belajar. So, aku lagi advance lah daripada senior-senior aku yang silibus lama. So, SEM 2 aku tak ada belajar adalah benda ni. SEM 1 aku dah tahu dah. So, sebab tu korang tak boleh nak refer sangat senior lama sebab dia orang belajar SEM 2. Aku belajar SEM 1 dan ada juga perubahan lah sana-sini sikit-sikit. Okay. So, aku nak, macam biasa, aku akan bagi intro sikit pasal subjek ni. Okay. So, aku rasa subjek ni memang subjek favourite aku. Memang tak boleh diketepikan lagi bahawasanya subjek ni adalah subjek kegemaran aku. Walaupun begitu, subjek ni memang subjek yang heavy. Aku kena jujur terus. Korang memang akan menakutkan sikit pada awalnya, tapi kalau korang dapat lecturer yang best untuk menerangkan subjek ni pada korang, memang senang nak faham lah. Aku berbesar hati sebab aku telah diajar oleh Madam Kartas Umur. Sorry. Miss Kartas Umur. Dia antara lecturer yang bagi aku power lah sebab dia muda dan dia mengajar subjek yang agak heavy lah pada ketika ni. Usually subjek macam ni mungkin lah lecturer yang senior sikit lah akan mengajar. Tapi mungkin lah lecturer aku tu dia bagus lah kan, dia boleh mengajar subjek ni. So, kita overview sikit pasal subjek ni. Subjek ni mudah je. Dia terbahagi kepada apa yang korang nampak ni, itulah korang akan belajar. Law, morality, justice, freedom and equality. Itulah yang korang akan belajar. Secara straightforward. Okay. So, aku tak nak cakap panjang dah. Jom kita mulakan. So, first sekali korang akan belajar chapter pertama. What is law? Okay. So, law ni bukanlah sahaja undang-undang. Aku tak nak bagi interpretation aku lah. Sebab lain orang, lain interpretation dia. Tapi, sebab itulah korang kena belajar subjek ni. Sebab kita ada boleh aku kata, okay, kita ada 3 school of thought ataupun 4. Okay, kenapa ada 4? Sebab kalau macam kat Malaysia, kita ada Islamic law. So, kita ada school of thought satu lagi iaitu Islamic punya scholars lah. So, kalau kita belajar, kita ada naturalist, positivist ataupun sociologist. Kenapa aku cakap 3 atau 4? Sebab undang-undang Islam ni boleh juga dikatakan naturalist.
at certain angle lah. Tapi aku tak cakap undang-undang Islam ni 100% naturalist. Sebab undang-undang Islam pun dia ada konsep yang tersendiri tau. Tapi boleh kata juga lebih kurang sama sebab naturalist ni dia berpemahaman bahawa undang-undang ni datang daripada Tuhan. Macam tu lah. Nama pun naturalist kan, dia natural lah. Macam Tuhan, dia undang-undang Tuhan lah. Divine law lah. Macam tu lah. So, itulah what is law. So, bukan. Nanti kita akan belajar berdasarkan 3 sudut pandang. Naturalist, positivist, sociologist. So, 3 sudut pandang ni lah akan bagi tahu apa pendapat dia orang pasal undang-undang. Lain orang, lain pemahaman dia. Macam kau tengok, aku akan explain the next slide, tapi tak apa. Kita tengok yang kedua, views of law. Macam mana pandangan-pandangan scholars terhadap undang-undang, apa yang dia faham. Lepas tu korang akan belajar, why do we obey law? Kenapa law ni penting dalam masyarakat? Dan kalau korang nak tahu, semua perkara yang kita lakukan, semua akan dicakupi ataupun akan dikontrol by law. Semua benda korang kena ikut undang-undang sebenarnya. Sama ada korang hidup sebenarnya pun, kita boleh kata ia as a rules lah, ataupun social law, social rules. Itu nak aku akan kongsi lagi lepas slide ni. So, kenapa kita obey law? Ada beberapa sebab lah. Untuk macam-macam lah. Nanti korang akan belajar lebih detail lah dalam buku ni nanti, dalam subjek ni nanti. Okay, ini menarik. Theories of law. Okay, aku nak hurai sikit sebab topik ni memang best. Sebab aku pun minat subjek ni, so aku akan hurai sikit lah. Rezeki korang lah korang dapat aku huraikan perbezaan 3 school of thoughts. Okay, so the best thing is, aku suka discuss dengan kawan-kawan aku. So, kita akan dapat pandangan-pandangan yang berbeza lah pasal school of thoughts ni. Yang pertama sekali, sepatutnya yang pertama naturalist lah, tapi tak apa. Kita akan pergi dulu pada naturalist. Yang pertama adalah naturalist sebenarnya. Naturalist ni, dia dah ni usually macam datang daripada Pope ataupun father-father lah. Macam father, contohnya macam Saint Thomas Aquinas kan. Dia ni orang-orang agamawan lah boleh kata. Tak semua, tapi dia orang ni mostly agamawan, Kristian. Okay. So naturalist ni percaya undang-undang ni datang daripada Tuhan. So Tuhan dah susun atur kan kehidupan kita. So kita kena ikutlah aturan yang Tuhan telah berikan. Macam tu. So lebih kurang macam tu lah. Itu naturalist. Apa yang diorang faham, yang diorang percayalah as a naturalist. Dan diorang percaya undang-undang ni adalah perbuatan macam tingkah laku lah macam tu. Perbuatan undang-undang ni menyebabkan orang bertindak atau tidak bertindak. Macam tu. Nampak? Bila aku explain, walaupun dalam bahasa Melayu pun ada macam agak penting kan. Okay. Sebab ni ada teori tau. So ni memang agak pening sikit, tapi korang kena cuba hadamkan lah perlahan-lahan. InsyaAllah boleh. Okay. Itu naturalist yang pertama. Yang kedua, kita akan tengok positivist. Positivist ni, mula-mula memang aku bukan tak faham. Aku macam pelik sikit. Kenapa pemahaman dia orang ni agak pelik? Apa pemahaman positivist? Positivist ni, dia percaya bahawa undang-undang ni adalah satu command from the sovereign to from the inferior to from the superior to the inferior and backed by sanction. So maksudnya dia adalah perintah daripada orang yang superior ataupun kita panggil raja ke pemimpin ke kepada rakyat, dan dia dikuatkuasakan melalui sanction. Sanction ni macam punishment lah ataupun hukuman lah. So maksudnya undang-undang patut dipatuh. Kalau tak undang-undang adalah perintah, dan perintah bila tak dipatuh oleh rakyat, dia kena tindakan undang-undang, hukuman lah. Okay, so itu positivis. Mula-mula aku agak tak faham kenapa undang-undang pemikiran positivis ni macam ni kan. So lepas aku discuss dengan kawan aku, dia orang beritahu aku yang salah seorang pelopor positivis ni, dia adalah askar. So askar ni, kalau korang tahu, dia orang akan menurut perintah walaupun perintah tu tak masuk akal. So kalau katalah satu ops ataupun operasi dilakukan, bila katalah commander bagi command, dia kata shoot to kill. So maksud bila dia kata shoot to kill tu, siapa-siapa yang akan kena, korang ni askar kena shoot to kill sampai matilah. So askar memang akan lakukan benda tu walaupun nampak kejam dan jahat, tapi sebab dia orang melakukan apa yang terbaik untuk negara lah. Itulah tugas askar kita. Yalah, kalau kita bunuh
musuh memanglah nampak kejam kan, tapi kita bunuh musuh sebab kalau kita tak bunuh musuh, musuh bunuh kita. Macam tu. So itulah positivis. Dia macam askar sikit tau style dia. Itulah antara cara untuk aku ingat lah. Dia orang ni macam askar. Askar apa komander bagi tahu, general bagi tahu, dia orang akan ikut, patuh langsung. Tak ada macam tertangan ke apa, tak. Dia orang akan ikut blindly sebab itu adalah command from the superior. Okay? Itu positivis. Dan last sekali sociologis. Sociologis ni lagi best. Sebab dia orang ni adalah researcher, scientist ataupun aku boleh kata dia ni psychologist lah. Dia orang belajar pasal society, the engineering of the society. Macam mana society tu melakukan sesuatu perkara apa semualah. So bila dia dah faham secara scientificnya pasal manusia, so dia orang akan buat undang-undang yang conform to the society. Conform tu apa? Bukan confirm. Confirm tu yakin, confirm. Tapi conform ni adalah dia orang akan ikut society. Sebab bagi dia orang, undang-undang yang tak boleh ikut oleh society adalah undang-undang yang tak bagus lah. Kalau contoh, undang-undang kata, okey, hari ni rakyat Malaysia kena lompat 10 kali sehari. Tapi rakyat Malaysia semua banyak obesity. So, susah nak lompat. Contohlah kan. So, undang-undang tu tak relevan lah. Kan? Menurut sosiologis. So, sebab itulah dia akan buat undang-undang yang kena dengan society. Okay. So, kalau korang tanya, Malaysia ikut mana satu? Ada 3 benda kan? Okay. Malaysia ni, kita, aku tak pastilah kalau ada negara yang betul-betul ikut salah satu secara keseluruhan. Tapi setahu aku Malaysia, dia campur aduk. Kita ambil mana yang sesuai dengan negara kita lah. Bila tang ni, mungkin kita akan ikut positivis. Bahagian ni, mungkin kita akan ikut naturalist. Bahagian ni, mungkin kita akan ikut sosiologis lah. So, dia akan bercampur-campur lah sikit. Sana sini, yang semua. Macam tu lah. Okay. So, aku harap korang boleh faham explanation aku ni. Sebab, kalau korang boleh faham benda, konsep dia, nanti senang korang nak belajar topik-topik seterusnya. Okay, next. Law as rules. Okay. Kita kena tahu truism about human nature. Apa tu truism? Dia bukan trump, dia bukan trompet. Truism ni adalah, pada kata dasar dia adalah true. Ataupun kebenaran. Benar. So, truism ni adalah kebenaran mengenai norma manusia. Contohnya, aku susah sikit nak translate. Okay. So, truism about human nature. Human ni, kalau tak ada law, ataupun pernah dengar tak anarkis? Anarkis ni tak ada undang-undang. Tapi anarkis, aku tak nak komen pasal anarkis. Nanti aku akan kecam. Tapi, kalau aku bukan komen pasal anarkis, aku komen pasal manusia tanpa undang-undang. Okay? Manusia bila tak ada undang-undang, dia akan jadi susah. Sebab manusia mesti kena ada sesuatu yang govern the human. So, sebab tu dia kata kebenaran about manusia. Kebenaran dia, kalau manusia tak ada undang-undang, dia akan menjadi susah. Dia akan menjadi rusuhan dan sebagainya. So, sebab itulah perlu ada undang-undang. Okay. Dan sebenarnya kita law ni juga ada juga social rules. Social rules ni korang akan belajar lebih details. Kita akan ada ethics. Kita ada custom. Custom tu apa? Custom tu bukan custom yang tepi jalan tu. Custom adalah adat. Kita ada adat kita. Adat Melayu, adat Cina, adat India. So, itu juga adalah social rules. Lepas tu kita ada etiquette. Ethics lah tu. Lepas tu kita ada religion pun adalah social rules juga sebenarnya. Tabu tu apa? Perkara-perkara yang pantang larang. Lepas tu kita ada moral value pun kita ada as a social rules. So social rules ni serta orang kata, walaupun kita tak ada, kalau tak ada undang-undang sekalipun, kita sebagai rakyat, sebagai manusia, kita pun sendiri ada kita punya social rules kita. Maksudnya peraturan kita sendiri. Contohnya, orang Melayu makan pakai tangan. Contohlah, itu jatuh bawah custom. Adat kita lah. So, makan mesti pakai tangan kan. So, padahal tak ada siapa pun suruh. Boleh je orang Melayu tiba-tiba lah kau nak makan pakai chopstick ke kan. Boleh je, tak ada siapa larang. Tapi, it's a social rule which Malay people used to eat using their hand. Macam tu lah lebih kurang So, sebab tu aku kata rules, law ni govern everything dekat dunia kita ni. Dekat Malaysia lah. Malaysia dan dunia kita ni lah sebenarnya. Lepas tu lepas tu korang akan belajar apa beza legal rule dengan social rules. Legal rule ataupun law lah. Law ni dia
dia lebih details. Dia ada hukuman, dia ada badan yang melaksanakan, kita panggil law enforcer. Law enforcer ni siapa? Polis. So kita ada law, kita ada lawyer, kita ada law, kita ada law enforcer ataupun polis. So nampak tak? Dia lebih sistematik. Macam social rules, kalau kau langgar adat, kemungkinan katalah kau makan pakai chopstick kan. Korang paling-paling pun kau kena pandang serong lah oleh keluarga kau. Tapi tak adalah kau kena buang keluarga ke apa kan. So dia macam tak terlalu ketat lah. Tapi social rules tu ada. And law adalah social rules as a rule jugalah. Macam tu. Okay, next. Law and morality. Okay. So, law and morality ni bagi aku ini adalah chapter yang menarik sebab pada chapter ni lah, sebab tadi kita dah belajar pasal pemikir yang hebat-hebat, kita dah belajar pasal law, apakah law dekat dunia kita ni. Bila masuk chapter law and morality ni, baru kau akan belajar kaitan law dengan perkara-perkara dari hidup kita ni. Contohnya morality. Okay. So apakah morality ni sebenarnya? Dengan kata mudah, what is good and what is bad and what is right and what is wrong. So, bila aku cakap macam tu je, kalau korang seorang yang berfikiran, bukannya yang berfikir mendalam, korang akan faham bahawa kalau what is right and wrong, susah lah. Atau what is good and bad, susah. Sebab it's very vague. Contoh aku buka isu yang agak sensitif sikit minta maaf kalau ada yang terasa. Contoh isu LGBT. Kalau kita tengok daripada Islamic perspektif, LGBT is wrong. So dekat Malaysia mungkin LGBT is wrong. Okay, sekarang pun is wrong lah. Sebab kalau korang boleh baca penal code, kalau kau masukkan sesuatu ke dalam anggota, korang masukkan korang diliwat, itu adalah melanggar undang-undang sebenarnya. Boleh tengok penal code, aku tak tipu So adalah salah lah. Liwat tu salah. Ataupun liwat salah, semburit aku tak sure. Ataupun macam tu lah. So, tapi kalau korang tengok daripada segi macam liberal lah, liberal thinkers, libertarian ke, dia orang ni fikir LGBT tu boleh. Ia adalah human nature. Bila bercinta dan korang kuatkan lagi cinta tu antara lelaki dan lelaki atau perempuan dengan perempuan ataupun transgender dan sebagainya. So, dia orang kata boleh. Dan ada kata tak boleh. So, in that sense, what is right and what is wrong and what is good and what is bad. Sebab itulah korang kena faham morality ni. Sebab itulah kita ada 3 school of thoughts, iaitu naturalist, positivist dan sociologist. So daripada 3 school of thought ni, dia akan kupaskan apa berkenaan dengan morality lah. Apa pendapat dia orang pasal morality. Adakah immoral law patut dipatuhi ke? Immoral law tak patut dipatuhi ke? Semua tu akan bergantung kepada school of thought lah. Macam mana pemikir dia. Okay. Nampak yang ketiga tu kan, duty to obey immoral law. Setiap school of thought yang positivist, naturalist, sociologist tu, dia ada pemikiran yang berbeza pasal isu ni. Dan dia bergantung lah pada orang bergantung pada scholars tu. So bila kau katalah kau jadi lawyer ke jadi hakim kan, kau mungkin bila lawyer kau boleh quote lah. Aku pernah baca kes Tan Sri Richard Malanjong dia bawa isu naturalist dekat court. So kau boleh guna sebenarnya, dia adalah satu prinsipal dalam undang-undang jugalah sebenarnya. So benda ni bukan kau belajar-belajar and then habis, tak. Even kalau kau jadi judge pun, bila kau bagi judgement, kau boleh juga guna pemikiran daripada 3 school of thoughts ni. So maksudnya bila kita suruh kau guna discretion ataupun discretion apa bahasa Melayu? Kau punya tak ingat apa discretion bahasa Melayu. Tapi kalau korang tak tahu discretion, pergilah Google Okay. Discretion, bila judge tu guna discretion dia, dia kena berdasarkan school of thought. So dia tak boleh lah main buat keputusan berdasarkan apa yang dia nak. Sebab itu akan jadi macam bias lah. Kalau dia suka ni, dia pergi pilih yang ni. Dia tak suka tu, dia kalahkan pihak tu. Tak boleh. Dia kena mesti ada dasar dia. Apa yang dia fikir tu berdasarkan apa. So sebab kita belajar jurisprudence ni, theories of law, sebab itulah kita akan berdasarkan school of thoughts yang ada. Macam itulah. Okay. Law and justice. What is justice? Justice ni is putting something at its place, fairness in distribution of resources,
And not to mention, equality is not equal to justice. Dalam equality nanti kita akan sembang lebih sebab equality antara topik menarik yang aku suka, tapi kita sekarang nak fokus kat justice. Okay. So, justice ni dia agak satu benda yang sukar dari kita nak tentukan. Tapi, selalunya undang-undang akan dikaitkan dengan justice ataupun being just, adil. Okay. So, tapi tak apa, korang akan belajar lah nanti pemikir-pemikir falsafah semua tu. Dan antara yang popular adalah Nemo Judex in Causa Sua dan Audi Alterum Partem. Apa benda tah ni? Ini bahasa Latin ya, kawan-kawan. So, bahasa Latin ni dia adalah principle of law yang korang boleh guna sebenarnya dalam hidup korang ni. Tak silap aku, Audi Alterum Partem tu the rights to be heard, and Nemo Judex in Causa Sua ni tak silap aku untuk dapatkan explanation lah, macam tu lah. So, katalah kau kena tahan. So, kalau kau kena tahan dengan polis, kau ada hak untuk tahu kenapa kau kena tahan dengan polis. Polis tak boleh je main tarik kau tahan. Itu salah di sisi undang-undang. Kau boleh tahu kenapa kau ditahan. Okay. Sebab tu kita ada Division of Justice. Division of Justice ni tak silap aku idea yang dipelopori oleh Aristotle kot, tak silap. Sekejap Okay. Aristotle, betul. Okay. So, Aristotle yang kemukakan idea of division of justice. Kita ada legal justice, equity, distributive justice, corrective justice. Kita ada social justice, political justice, non-political justice, natural justice, conventional justice. Kita ada substantive justice dan banyak lagi lah. So, korang akan belajar nanti apakah benda-benda ni yang merepek-repek ni. Tak merepek pun sebenarnya. Dia adalah korang nak tentukan justice tu ke arah mana. Okay, macam mana korang nak pecah-pecahkan justice. Macam tu lah. Nanti lebih detail korang akan belajar waktu korang masuk dalam universiti nanti. Okay, next. Law and freedom. What is freedom? Freedom ni, kita tahulah, kebebasan. Okay. So, macam dalam Islam, kita belajar pasal hamba kan. So, itu tidak bebas. Jadi, kita buang hamba, satu dalam Islam tak ada perhabaan sebab dia mengamalkan kebebasan dan memberi hak lah hak sama rata kepada setiap manusia. Itu kalau dalam Islamik. Korang akan belajar pasal tu. Aku bukan sebut ni sebab aku orang Islam. Tak. Korang akan belajar pasal freedom ni. Okay. So, kenapa freedom ni penting? Sebab as a civilian ataupun as the rakyat lah. Okay. Of the nation, kau ada hak-hak kau. Contoh, tengok poin kedua. Human rights atau fundamental liberties. Tanpa kau sedari, di Malaysia ni, kau ada hak kau ataupun fundamental liberties kau. Kat mana fundamental liberties ni terletak? Dia terletak pada Federal Constitution. Federal Constitution ni, nanti aku akan buat video pasal Federal Constitution. Tapi Federal Constitution ni adalah undang-undang tertinggi. So, di dalam undang-undang tertinggi dalam Malaysia, dia telah ditetapkan fundamental liberties kita sebagai rakyat. Contohnya, aku boleh listkan, kau ada hak untuk bersuara. Kau ada hak untuk menubuhkan persatuan. Kau ada hak untuk membuat rusuhan tidak bukan rusuhan, korang boleh berkumpul lah, hak untuk berkumpul. Rusuhan tu bahaya, tak salah lah di undang-undang. Korang boleh berkumpul secara damai. Korang ada hak untuk memilih agama. Korang ada hak untuk mendapatkan pendidikan. So, hak-hak korang ni sangat penting. Dan korang kena tahu sebenarnya. Tapi tak semua orang belajar undang-undang dan faham konsep hak dia orang. Tapi kalau korang belajar benda tu dan korang faham konsep undang-undang, okay, korang boleh apply lah dalam hidup korang. Tapi as always, setiap hak yang korang ada, pasti akan ada limitation dia. Korang tak boleh gunakan hak tu secara penuhnya. Aku bagi contoh. Contohnya, hak bersuara. Memang kau boleh bersuara dan mengatakan apa saja yang kau nak. Sebab tu kalau korang kenal lawyer-lawyer macam contohnya Siti Kasim ke lawyer-lawyer yang bagus-bagus, yang hebat-hebat kan. Diorang boleh, kalau korang perasan apa dia cakap kan, polis tak ada pun nak pukul diorang ke, tangkap dalam lock up ke, mungkin adalah kan. Tapi kenapa diorang boleh dan berani cakap macam tu? Sebab diorang tahu hak diorang sebagai warga negara Malaysia. Diorang ada hak untuk bersuara dan melakukan
apa-apa selagi tak bertentangan dengan perlembagaan. Macam mana boleh bertentangan dengan perlembagaan? Contohnya mudah. Kau ada hak bersuara, kau pergi kutuk yang di Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong, dia ada special rights dia. 180 tau. 181, 182, 183. Itu ada dalam perlembagaan. Artikel 181, 182, 183. Boleh tengok dan rujuk sendiri. Tapi dia ada limitation dia. So, as long as apa yang kau cakap tu, benda yang betul dan mungkin tepat bagi kau, so itu adalah apart from your hak bersuara lah. Kalau contohlah, cikgu kau, dia cakap sesuatu yang salah. Contoh, lecturer kau cakap sesuatu yang salah. Kau tegur lecturer kau. Mungkin di sekali pandang, nampak macam salah kan, dan biadab. Tapi kalau kau cakap tu dengan cara yang betul, dan apa yang kau cakap tu betul, kau menggunakan hak kau sebagai dalam hak bersuara. Aku boleh kongsikan satu cerita sikit. So, nak jadikan cerita, ada satu hari ni, lecturer kita orang terbuat kesilapan sikit lah. Okay, aku tak nak cerita lecturer siapa dan apa yang terjadi. Tapi, kita orang, okey lah, aku boleh bantu lah. Dia tersalah key in markah. Okay, senang je lah, tak adalah salah berdosa pun. Dia tersalah key in markah. Tapi, aku tak adalah pergi report polis kan. Dia salah isi markah. So, apa aku boleh buat? Pergi berjumpa dengan lecturer dan bincang elok-elok. Dia tak marah pun. Sebab, dia sebagai lecturer law, dia faham konsep-konsep fundamental liberties, iaitu hak bersuara. So, bila aku ada hak bersuara, aku suarakan pandangan aku terhadap lecturer aku dan dia boleh terima dengan baik. Itulah antara perks dia bila masuk law dalam ni, asasi undang-undang ni. Lecturer-lecturer kau ni semua tahu undang-undang. So, kalau kau pun tahu undang-undang, kau tahu nak guna undang-undang kau boleh appeal, kau boleh rayu keputusan yang telah dibuat. So, itu seronok lah. So, seronok kau boleh apply apa yang kau belajar terus. Okay, next slide. Law and equality. Okay. Sejujurnya, equality ni adalah topik yang paling favourite aku. Sebab waktu aku buat pasal equality ni lah, aku present topik equality ni waktu kelas. Dan aku bawa satu kes yang sangat-sangat berat yang melibatkan undang-undang sivil dan undang-undang syariah di Malaysia, iaitu kes Juzaili bin Muhammad Khamis against the Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Aku ingat lagi nama kes dia sebab kes tu sangat menarik. Kes ni mudah je. Aku nak cerita sikit lah sebab kes ni agak menarik. Kes ni mudah je. Juzaili ni, dia lelaki. Dia berpakaian seperti wanita. Dan menurut undang-undang ni, undang-undang syariah di Negeri Sembilan, mana-mana lelaki yang berpakaian seperti wanita adalah salah lah di sisi undang-undang. Obviously kan, undang-undang syariah. So, Juzaili ni duk asyik kena tangkap. Dia pun bawa kes ni ke Mahkamah Sivil untuk, dia kata undang-undang ni tidak tepat. Kenapa? Sebab dia tak equal before the law. Kenapa? Dalam undang-undang tu dia menyebut mana-mana lelaki yang berpakaian seperti wanita. So kalau ada wanita yang berpakaian seperti lelaki, tak kena pula tindakan. Nah, bijak kan? Sebenarnya bukan Juzaili yang bijak. Sebenarnya yang bijak lawyer dia lah. Lawyer dia waktu tu Siti Kasim. Okay? Dan lawyer waktu dekat Federal Court untuk mewakili Majlis Agama Islam Negeri Sembilan adalah Syafiq Abdullah waktu ketika tu. So, equality ni agak menarik lah. So, what is equality? Equality is the quality of being the same in quantity or measure. Okay. So, nanti korang akan belajar pasal formal equality and substantive equality. Aku lebih suka bahagian substantive equality. What is substantive equality? Ialah equality tu, it's not equality of before, but it's equality after. Apa maksud dia? Maksudnya adalah bila kita cakap pasal equality, kita bukan nak kata pasal equality sebelum. Kita nak equality yang selepas. Macam ni, aku bagi contoh. Contoh kita ada ekonomi kita. Kita ada 3 bangsa kan. 3 bangsa yang berlainan. So, kalau kerajaan bagi, dan setiap bangsa ni dia ada ketinggian kewangan yang berbeza lah. Mungkin China lebih sikit. Melayu ke tinggi sikit ataupun India lagi tinggi pada China ke contohlah. So, kalau government, dia bagi duit semua sama. Seorang ni RM30, contohlah, RM30, RM30, RM30. Memanglah semua kaya. Tapi kekayaan tu masih berbeza. Sebab dari awal pun dah berbeza. Tapi cuba kalau kerajaan bagi macam ni. India RM30, Melayu RM10, China RM14. Contohnya kan. Tapi di akhir nanti, dia punya keluaran dia, result dia,
semua akan jadi setara. Ah, so nampak tak? So daripada kau bagi equality before sesuatu perkara tu, yang akan menyebabkan inequality after, lebih baik kau bagi inequality after supaya in result it will be equal to the later. Macam tu. So sebab itulah aku minat lah topik ni. Okay, dan kita ada international convention. Senang je, international convention ni treaty antarabangsa lah. Korang akan belajar pasal equality, pasal women rights ataupun child rights ke, adalah banyak-banyak lah. CEDAW lah, apalah itulah. Nanti korang akan belajar lebih lah dalam chapter ni. Okay, last sekali. Discrimination and affirmative action. Okay, ini best. Discrimination memang salah. Tapi affirmative action boleh. Apa beza dia? Discrimination ni adalah contohnya Ahmad, contohlah Ahmad Islam. Kawan-kawan dia bukan Islam. Disebabkan dia Islam, dia tak boleh join main bola dengan kawan-kawan dia. Itu discrimination. Tapi affirmative action, dia macam discrimination. Tapi sebenarnya dia bukan. Dia adalah positive discrimination. Contohnya, satu company biasanya lelaki akan dominate sektor-sektor ekonomi berbanding wanita. So company ni, instead of dia ambil 50% lelaki, 50% perempuan, dia ambil 70% perempuan dan 30% je lelaki. Nampak tak? Tapi nampak tak adil. Apa ni? Discrimination lah terhadap lelaki. Tapi kita kena sedar, perempuan pada dasarnya pun telah ditindas dan inequality tu telah berlaku pun. So, bila dia bagi discrimination dekat company dia tu, dia menyebabkan sektor ekonomi berkembang lebih equal antara wanita dan lelaki. Nampak tak? Dia macam tu. Itulah affirmative action. Dan kalau yang paling senang sekali korang nak nampak pasal affirmative action ni adalah hak Bumiputera. Okay. Kenapa hak Bumiputera ni tak melanggar ataupun tak discriminate to other races? Senang je. Kalau kau pergi dekat negara lain ataupun pada zaman-zaman dululah, discrimination dia macam ni. Orang berkulit gelap tak ada hak, orang berkulit putih ada hak. Itu discrimination. Tapi di Malaysia, Cina ke, India ke Melayu ataupun Sabah dan Sarawak, semua ada hak masing-masing di atas perlembagaan. Korang ada hak bersuara, hak menubuhkan persatuan, hak memilih agama, hak tu semua ada. Tapi Bumiputera dia lebih sikit. Beza dia, nampak Yang tadi aku cerita tu, satu tak ada hak, satu ada hak. Hitam dan putih kan. Tapi yang kat Malaysia, semua ada hak, tapi Melayu lebih sikit. Kenapa? Kalau korang nak baca lebih details, itu korang kena buka social contract pula. Social contract, waktu kita nak menubuhkan tanah Melayu kita, kita sebagai bangsa, negara yang pelbagai bangsa, multiracial, telah bersetuju bahawa jus soli diberikan. Jus soli tu apa? Tak baca buku sejarah ni dekat form 5. Jus soli tu adalah kerakyatan secara terus. So, dia lahir je kat Malaysia, dia akan jadi rakyat. Macam itulah. So, itulah jus soli. So, jus soli, masyarakat yang bukan Melayu akan dapat hak jus soli tu untuk jadi rakyat, dan orang Melayu, waktu tu Melayu je lah ada, Sabah Sarawak belum ada lagi waktu tanah Melayu, orang Melayu akan dapat hak Bumiputera. Dia ada lebih sikit. Dan hak Bumiputera dilindungi oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah artikel 153, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. So jangan risaulah, orang Bumiputera akan dilindungi selagi mana Yang di-Pertuan Agong melindunginya. So, itulah affirmative action lah. Contohnya, Bumiputera. So, dalam subjek ni, bila kau cerita pasal affirmative action, dia agak sensitif lah sebenarnya. Tapi, aku harap korang boleh jadi lebih open-minded sebab, yelah, kita belajar pasal law kan. Kalau ikut ada naturalist, positivist, sociologist tu, lagilah nak kena open-minded. That's why korang tak boleh jadi close-minded sangat bila dalam kelas. Korang kena jadi open dan be neutral. Sebab, apa yang korang rasa salah, mungkin betul. Apa yang korang rasa betul, mungkin salah. Okay, next. Ini last chapter, iaitu Law and Society. Okay, Law and Society ni bagi aku dia macam tak ada content dia, cuma dia tak berapa in-depth sangat lah. Macam topik-topik lain yang macam agak pecah kepala lah nak baca kan. Kenapa? Sebab dia just explain pasal development of law in society, pasal law in society, macam tu lah. Dia agak lebih relax sikit. Even waktu aku final pun, topik ni tak masuk pun final sebab dia very light je lah topik dia.
Waktu aku final, aku kena tajuk-tajuk yang macam, tajuk-tajuk yang memang hentam lah kena kat aku. Aku ingat lagi equality aja kot. Topik-topik yang berat-berat lah. Equality, theories of law, macam tu lah. Tapi ingat setiap chapter korang boleh kaitkan. Kalau korang, sebab tu aku tekankan tadi 3 school of thoughts tu. Naturalist, positivist and sociologist. Sebab bila korang dah faham konsep dan teori setiap school of thought, korang boleh je apply dan goreng semasa di final. Katalah dia tanya pasal equality. Kan? Dia tanya pasal equality dalam satu case. Kau ambil je naturalist punya pemikiran, dah letak macam ni. Sinilah pemikiran naturalist. Korang kaitkan dengan case yang dia telah bagi, dah 10 markah. Senang je. Korang boleh goreng-goreng. Asalkan asas korang dalam subjek ni kuat, iaitu 3 school of thought, insyaAllah korang boleh faham kesemuanya sekali. Okay, aku rasa dah habis dah. Video ni agak panjang sikit antara dan berbanding chapter-chapter yang lain sebab sejujurnya subjek ni memang agak heavy. Aku kena jujur. Tapi korang jangan risau. Korang boleh buat kalau korang faham betul-betul. Kalau korang ada apa-apa masalah nak tanya ke apa, boleh tanya di komen. Aku akan jawab ataupun kalau perlu aku akan buat video khas untuk penonton-penonton setia aku. Tanyalah soalan yang apa-apa. Aku boleh insyaAllah boleh jawab atau membuat video terus lah. Sebab kalau nak jawab kan mungkin 10 page kan nak jawab nanti. So lebih baik aku buat video untuk korang. Lagi mudah, aku tak payah tulis-tulis, aku nak cakap terus. So macam biasa, terima kasih sebab menonton channel aku ni. Dan channel aku ni aku nak bantu korang sebenarnya. Sebab waktu zaman aku jadi student, tak ada senior nak bantu aku. So sekarang bila aku dah habis asasi, aku try nak bantu korang. So terima kasihlah sebab korang tengok dan tolong sebarkan kepada kawan-kawan kau lain. Kau jangan kongsi kau punya ilmu seorang-seorang je, tak baik. So kalau kau ada ilmu channel ni, kau tahu pasal benda ni, kau beritahu kawan-kawan kau supaya kawan-kawan kau pun boleh menonton dan memahami apa yang dipelajari di dalam kelas. Tak adalah kawan-kawan kau blur, kau aja pandai. Tak, biar semua pandai, sama-sama naik. So siapa yang menonton aku punya channel ni, aku doakan dia dapat insya-Allah 4 flat setiap semester. Terima kasih sebab menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan kalau korang minat boleh like. Sekian, terima kasih.